Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Pimpinan yang hadir pada malam ini, yang bijaksana lagi saya dekat di hati saya, para pengundi Dun Pelangai yang akan mengundi pada hari Sabtu ini. Apa khabar semua? Baik. Apa khabar semua? Baik. Inilah indahnya hidup di negara bernama Malaysia. Habis lencun basah kena kencing dengan Perdana Menteri, tanya rakyat apa khabar? Baik lagi. Saudara, satu dunia sudah tak percaya dengan Malaysia, khususnya Perdana Menteri. Ini Perdana Menteri pembohong, paling pembohong dalam sejarah dunia. Kalau dulu sebelum jadi Perdana Menteri, kita dah tahu Anwar Ibrahim ni cakap je, buka mulut je. Buka mulut je. Sekarang bila dah jadi Perdana Menteri, tutup mulut pun bohong, saudara. Pembohong. Saudara bayangkan, ini dekat Amerika. Ini bukan dekat Kuantan, bukan dekat Pelangai, bukan ke Telemong. Saudara, dekat Amerika, persidangan United Nations. Persidangan PBB itu United Nations. Saudara bayangkan, bila keluar senarai nama Perdana Menteri Malaysia nak berucap, kosong, saudara. Kosong. Lepas tu, ditayangkan terus kat Malaysia. Dia berucap, bunyi tepuk tangan punya kuat. Saudara tahu macam mana tak kuat? Dipunggahnya setengah kabinet, ketua bahagian UMNO, pengikut-pengikut tukang tepuk, laki bini, anak dia semua ikut. Semua ikut bawa tukang tepuk, saudara. Dah macam Akademi Fantasia. Ini persidangan agung PBB. Orang, bukan orang putih, orang Zimbabwe nengok. Kolip-kolip apa macam ni, perangai budak Melayu lah ni. Saudara, orang tak ada pemimpin dunia nak mengiktiraf Anwar Ibrahim hari ni. Pembohong. Yang dia bawa ni tukang tepuk di pada Malaysia. Tak kisahlah kau nak bawa tukang tepuk, ketua bahagian, laki bini apa semua kau bawa. Tak ada masalah. Tapi yang jadi masalah, duit ringgit rakyat. Ketika rakyat susah, ketika masalah banyak, dia bangga apa? Anwar Ibrahim berjalan kaki diiringi oleh semua dekat New York. Kau nak tipu siapa? Orang pematang pauh pun tak makan dengan penipu kau dah. Itu sebab terlungkup pematang pauh. Akak tahu tak kak? Dekat New York ni memang jalan jam. Daripada pusat persidangan ke kompleks paling dekat, semua orang Perdana Menteri Amerika pun jalan kaki. Tahu tak? Saudari yang saya hormati sekalian, itu sebab bila dunia tak percaya, hari ni duit Malaysia RM4.73. Kan? 74 dah. Dia naik ni pun kita tak perasan. Orang cakap, baguslah duit Malaysia naik. La ilaha illallah. Kan? Ini masalah yang bangang kata baik ini, saudara. Ini yang masalah nak mengundi lagi ni. Apa dalam terdekat ni cari dacin. Saudara-saudari yang saya hormati sekalian, ini semua dah menipu. Negara dalam keadaan sistem bernegara dah jahanam. Orang dah tak percaya, mana tidak. 2 minggu lepas ni, ini fakta, data yang saudara boleh Google. Seorang bekas pengerusi GLC Halal Hub Negeri Melaka didakwa di mahkamah kak. Tahu tak apa kesalahan dia? Kena dakwa gantung kerja, kena pegang pasport dan sebagainya. Kesalahan dia ialah
Kerana masa dia jadi pengerusi syarikat Halal Hub Negeri Melaka, dia telah lantik anak dia duduk dalam jawatan bergaji dalam Halal Hub. Anak dia kelulusan universiti, layak, tapi benda itu salah. Saya nak bagi tahu, Anwar Ibrahim lantik tak anak dia? Lantik tak anak? Benda itu salah. Dan sampai ke Amerika, Nurul Izzah mengaku bapa dia mentadayah duit rakyat. Ketika rakyat susah. Saudara, ni speaker parlimen, Johari Abdul, lantik anak dia jadi pegawai dia di parlimen. Benda itu salah. Kalau pengurusi Halal Hub Negeri Melaka boleh salah, kenapa? Kan kalau saya nak mula dah keluar barua tu kan. Tapi saya cuba sebut benda lain. Kenapa mereka ini tidak salah? Kenapa mereka ini tidak salah? Kerana itu, saudara, negara ini sedang dikendalikan dalam arah yang salah. Anwar Ibrahim ni punya enggak. Saya boleh bercakap dan saya layak bercakap. Saya lama menguruskan Anwar Ibrahim. Rumah Anwar Ibrahim. Saya dedah. Anwar Ibrahim ni duduk rumah toke Cina. Kau jadi Perdana Menteri, macam mana kau boleh duduk rumah Taikun Cina? Taikun Cina ni akan gunakan alamat rumah dan milikan harta dia untuk lobi banyak benda lagi. Kenapa kau duduk rumah toke? Oh, mana ada, bohong apa semua. Tapi akhirnya bila saya buat dan saya dedahkan bukti rumah itu rumah toke Cina, Perdana Menteri kan ada rumah rasmi. Kalau tak ada, kau pergi duduk Putrajaya lah. Tapi persoalan dia ialah ini Perdana Menteri pertama duduk rumah orang lain dalam dunia. Perdana Menteri yang pertama. Oh, dia kata bila saya buat daripada, dia buat laporan, dia kerah setiausaha politik dia pun semua lawyer dia buat laporan polis ke atas saya. Kerana apa? Kerana saya pembohong. Saya kata apa yang saya bohong? Oh, rumah tersebut sebenarnya rumah pajak. Akak pun gelak macam mak saya gelak kak dengar. Orang pajak ni kebun duri. Orang pajak ni petai, pajak jering, pajak kedai, pajak kilang. Orang tak pajak rumah. Tiba-tiba Anwar Ibrahim cakap apa? Oh, dia pajak rumah ni 10 tahun. Dalam saya dedahkan, saudara, pembohong ini pembohong. Saya dedahkan ucapan selepas dia jadi Perdana Menteri dalam program ABIM di Hotel Tamu Kuala Lumpur. Ketika tu bulan puasa kak. Tapi ini nama Anwar Ibrahim ni membohong, bukan kata bulan puasa, apa bulan pun dia bohong. Bulan puasa dia cakap apa? Saya baru saja jual rumah saya di Bukit Segambut. Selesai penjualan di Bukit Segambut, saya selesaikan rumah di Kajang. Rumah sekarang Toke Cina tu, rumah Kajang. Ketika ucapan ni ucapan bulan Ramadan hari itu. Bulan Ramadan lama itu. Dan kemudian dia kata apa? Saya ada lebih 500,000 saya derma dekat pusat tahfiz yang buat program malam tersebut. Saudara, rumah dia harga berapa? Di Bukit Segambut, rumah dia harga 9 juta. Katalah Menteri Kewangan ini bodoh dan bangang jual rumah di bawah harga pasaran. Katalah dia jual 8 juta. Rumah 9 juta, jual 8 juta. Saudara, dia ada baki 500,000 dalam tangan selepas selesaikan rumah. Maknanya 7.5 juta ke 8 juta dia bayar rumah di Kajang. Kalau dah 7.5 ke 8 juta, kamu pajak buat apa? Bangang apa? Beli adalah rumah tu. Nampak tak? Sebab dia nak menipu. Dalam proses rumah dia ni, saudara, ada benda diselindungkan. Saudara-saudari yang saya hormati sekalian, itu baru mukadimah, ni baru nak mula ceramah. Malam ini, saudara, kita nak berkempen pilihan raya. Kita kena undi hari Sabtu ini Cikgu Kasim calon Perikatan Nasional. Orangnya bagus, berkelayakan dan memang bermasyarakat sejak dulu.
Bukan seorang tokoh korporat yang tak melihat di bawah. Sebab dia tidak perlu lihat di bawah. Sebab apa? Dia memang daripada masyarakat bawah. Dia memang daripada masyarakat kita. Kita perlu. Rakyat dah bosan dengan pemimpin politik. Rakyat nakkan pemimpin di kalangan rakyat itu sendiri. Karena itu kita mengangkat Cikgu Kasim sebagai tokoh kali ini. Saudara-saudari yang saya hormati sekalian. Selain daripada itu, malam ini saya nak ulas, kita perlu pilih Cikgu Kasim demi masa depan akidah anak bangsa dan demi masa depan bangsa Melayu kita. Ini mesej yang sangat serius. Selalu saya pergi mana-mana, penganjur akan pesan, Cikgu Bat jangan sentuh 3R. Saya naik saja pentas, saya akan cakap tajuk ceramah saya malam ni 3R. Kenapa kita tidak boleh bercakap soal agama kita? Kenapa kita tidak boleh bercakap soal bangsa kita? Adakah kita sedang dijajah? Adakah kita sedang ditakluk? Adakah bangsa dan agama kita sudah berada di satu jajahan yang kita tidak boleh bebas? Saudara, perkauman hanya bermaksud perkauman kalau kita minta hak orang lain. Tapi demi mempertahankan hak Islam dan Melayu, itu bukan perkauman, itu kewajipan kepada kita. Saudari, malam ini saya nak sentuh beberapa perkara. Pertama, kerajaan ini sebenarnya sedang dikawal oleh DAP. Dominan paling besar dalam kerajaan hari ini 40 kursi DAP, bukan UMNO. UMNO cuma penumpang. UMNO cuma kuda tunggangan. DAP sebenarnya tidak ada masalah dengan UMNO. Tapi DAP lawan Najib. DAP lawan UMNO. DAP serang sebagainya. Kerana apa? Kerana apabila Melayu dan Islam mampu memimpin. Tapi bila Melayu dan Islam mampu untuk menjadi kuda tunggangan, hey, dia ni rasuah dah. Mahkamah dah letak prima facie. Prima facie itu maksud dia apa? Pendakwa dah bentang kak. Dia ambil duit. Ni resit dia. Dia bagi 17 juta kepada anak dia untuk beli hotel di Bali. Beli hotel di Bali. Beli hotel di Bali. Kita ni dapat pergi baling pun kita gembira dah. Guna sekian juta beli. Semua terbukti dah. Duit yayasan untuk orang miskin. Tapi tiba-tiba boleh disucikan kerana apa? Kerana Zahid berjaya menjadikan parti UMNO yang cukup keramat ini akhirnya menjadi kuda tunggangan kepada DAP. Kerana itu DAP tidak boleh disentuh. Kamu cakap soal KTKR. Okey, baik. Saudara, saya ni kalau nak kira siasat tangkap Abu saya dah tak ada lah. Tak apalah. Kamu buatlah apa pun. Tapi hakikatnya saya nak bagi tahu saudara. Ni, Sanusi, Menteri Besar. Dia bukan jual kangkung dekat Sempang 3 Sungai Petani. Dia Menteri Besar. 3 pagi kamu tangkap Sanusi. Lim Guan Eng cakap apa? Semarak sentimen perkauman kerana nak menentang Perikatan Nasional. Orang jangan, kalau Islam memerintah, kalau Islam berkuasa, Tok Pekong semua di Pulau Pinang habis. Ni mereka hina saya ni di Kelantan. Bukan kata Buddha duduk, Buddha tidur, Buddha baring. Dah bermacam-macam Buddha dah, elok tak ada. Arwah almarhum Tuan Guru Nik Aziz dulu, ketika perintah orang takut, tapi tiba pas perintah, dia tak suruh Buddha baring tu bangun, berdiri. Tak. Elok baring, sampai sekarang Buddha tu baring lagi. Saudara-saudari yang saya hormati sekalian, saya mendedahkan bulan Februari yang lepas. Apa dia? Program Jom ke Gereja. Yang dibuat oleh Kementerian Belia dan Sukan. Yang menterinya Hanayo daripada DAP. Akak tahu, ini saya tak bercakap soal sentimen, saya bercakap soal perlembagaan negara.
Artikel 11(4) berbunyi apa? Sebarang. Betul, artikel 11 itu bermaksud semua agama boleh praktis, tak ada masalah dalam Malaysia. Tapi 11(4) Datuk nenek kita faham cabaran akhir zaman. Dia tinggalkan klausa 11.4 dalam perlembagaan negara. Sebarang usaha mempromosi agama lain di kalangan umum adalah jenayah. Datuk nenek kita tinggalkan dah. Sampai Istana Selangor mula bangkit, mengeluarkan kenyataan. Tapi hakikatnya mereka guna duit kerajaan, rekrut orang bukan Kristian, bawa pergi ke gereja. Saya buat dia main di parlimen cakap fitnah, main di ni cakap fitnah. Saya buat laporan polis terhadap Hanayo. Sampai hari ini, saudara, bulu roma Hanayo ini tidak diusik oleh semua aparat-aparat kerajaan ini. Kenapa? Kerana dia, kerajaan ini dikawal oleh DAP. UMNO mana? Saudari yang saya hormati sekalian, itu dalam bab jom ke gereja. Lebih bahaya, saya nak bagi tahu kawan-kawan UMNO, kamu hanya dijadikan kuda ketika mereka memerlukan kuda ini. Selepas ini mereka akan terajang kuda UMNO ini, saudara, dengan tak ada nilai. Kenapa? Malaysia akan mengalami persepadanan semula pilihan raya. Persepadanan pilihan raya ni kak, zaman Dr. Mahathir pernah buat 2004. Lepas tu tak pernah persepadanan pilihan raya. Kenapa? Mereka tak ada 2/3. Tapi ini kerana mereka ada 2/3. DAP ada 40 kursi dalam Dewan. Persempadanan pilihan raya akan dibuat oleh SPR, Suruhanjaya Pilihan Raya. Akak bayangkan siapa ada dalam Suruhanjaya Pilihan Raya? Dulu, selama-lama, seajab-ajab saudara, pilihan raya SPR ini diikuti oleh pegawai-pegawai kerajaan, bekas-bekas anggota kerajaan. Tapi kali ini, SPR ada 7 ahli. 3 pegawai kerajaan. 3 lagi saudara apa? Timbalan SPR Azmi Sharom. Saya tahu, kakak tahu siapa Azmi Sharom? Azmi Sharom ialah manusia yang buat affidavit sokong isu kalimah Allah yang dalam mahkamah, yang akhirnya kalimah Allah boleh dipakai oleh semua agama sekarang ini. Siapa buat? Antara dia ialah selain daripada DAP, daripada Perak, Aziz Bari, Azmi Sharom, sekarang timbalan pengurusi SPR. Saya ingat dia berfikir, dia duduk, dia akan fikir matlamat dia. Kedua, Zoe Randawa, NGO. Tak pernah ada wakil NGO. Ada wakil NGO. Yang ketiga baru ni, dilantik seresenyap. Surat khabar Melayu tak lapor. Apa dia? Siapa? Datuk Lee Bipang. Siapa Lee Bipang ni kak? Lee Bipang ini adalah, tu dia, Board Director Genting. Tahu tak Genting? Dia tak jual karipap. Genting syarikat. Syarikat. Genting syarikat judi. Saudara, mereka dah ada 3 orang dia dalam itu. 3 pegawai kerajaan. Tak kisahlah pegawai kerajaan ni UMNO atau tidak. Tapi kita percaya dia ada jiwa mempertahankan negara ini. Tapi akhirnya saudara, yang ketujuh, kalau tengok website SPR, masih kosong. Saudara, dia nak dapat semangat daripada pelangai. Kalau dia menang di pelangai, mereka akan riak dan sombong. Mereka akan lantik yang ketujuh. Apa implikasinya? Apa kesannya? Parlimen ada 222. Mereka akan tambah. Di mana tambah? Contohnya adalah Bukit Bintang. Pecah 2. Macam PJ Utara, PJ Selatan. Bukit Bintang Utara, Bukit Bintang Selatan. Dengan ratus undi dia menang. Dia tetap akan menang lagi. Dia tambah kursi di mana 100,000 baru jadi satu parlimen. Pengundi banyak tak sekarang? Jadi 100,000 baru boleh satu parlimen. Saya bagi tahu, Tanjung Karang bukan 100,000. Sabak Bernam di bawah 100,000. Sungai Besar di bawah 100,000. Larut di bawah 100,000.
kita akan hilang, saudara, berpuluh parlimen. Dalam keadaan mereka mungkin boleh bertambah berpuluh parlimen. Dan ketika itu, UMNO hanya jadi sampah sarap kepada DAP ini. Mereka tidak perlukan lagi, kerana mereka boleh menguasai. Dan selepas itu, kita bising, jom ke gereja sekejap. Mereka takut, mereka menyorok, mereka diam, mereka batal, mereka tidak batal, mereka tangguhkan program itu. Tapi ketika menguasai parlimen, saya ingat mereka nak dengar suara kita. Karena itu, saudara, pelangai ini amat penting. Orang kata apa kesan pilihan raya apa Pulai dan Simpang Jeram. Saudara, saya antara orang yang mereka panggil melalak isu. Isu apa? Isu lembaga tabung angkatan tentera. Ada bekas tentera tak sini? Lembaga tabung angkatan tentera kumpul duit tentera. Pegang antara dia ialah Farman Niaga yang buat obat apa semua ni. Satu lagi dia pegang adalah Afin Bank. Satu lagi dia pegang Boston. Selain daripada Boston Industri yang buat kapal, mereka pegang Boston Plantation. Boston Plantation ni tiap-tiap tahun untung. Untung Boston Plantation. Dan Boston Plantation ini, saudara, lebih penting ada lebih 10,000 hektar tanah reserve Melayu. Tanah kebun, tanah reserve Melayu. Tapi akhirnya, saudara, KLK nak beli. Kita dah dedah dia menggunakan medan pilihan raya kecil. Saya dedahkan dengan dokumen, dengan segala benda. Akhirnya 4 hari bulan hari itu, alhamdulillah, rejim pemerintah campuran Hanat Harapan Nasional ini, saudara, mereka telah membatalkan hasrat menjual kepada KLK. KLK ni apa? Syarikat 90% Cina, saudara. Tapi percayalah, dia batal hanya untuk seketika, sementara dia tengok mood rakyat itu kuat. Kerana itu kita tidak boleh alpa dan leka. Kerana itu kita kena terus memberi tekanan. Ini, saudara, penerus agenda zaman Menteri Kewangan DAP. Sekarang dapat Menteri Kewangan yang tak masuk pejabat, Menteri Kewangan part-time, Menteri Kewangan berjalan-jalan. Saudara, mereka sedang buat semua agenda itu. Ingat dulu, saya antara titik tolak apabila Guan Eng membacakan Belanjawan 2020 pada hujung tahun 2019. Saya buat keputusan, saya perlu mufarakah. Saya perlu tinggalkan gabungan ini dan memperkuatkan. Kenapa? Saudara tahu tak? Ini baca balik dokumen Belanjawan Guan Eng. Orang Melayu kuat sebelum ini, antaranya agensinya adalah Teraju. Bantu orang Melayu dan meniaga jadi korporat. Antara dia ialah Al-Ihsan. Antara dia Ramli Burger. Tapi saudara tahu apa peruntukan yang diperuntukkan oleh Guan Eng untuk Teraju pada tahun 2020? Kalau kerajaan ni tak tergolek hari itu, saudara, jahanam. Sebab apa? Dia cuma peruntukkan hina orang Melayu dengan peruntukan RM1. Saudara, Equity National, Equinas, yang beli syarikat-syarikat besar untuk stabilkan Bumiputera, dia bagi peruntukan apa? Dia bagi peruntukan RM100. Dia hina orang Melayu, saudara. Saya cakap ini baru tak boleh bagi muka lagi. Kita tangkap UMNO. Kita ajak UMNO. Kita tumbangkan kerajaan kita. Kita dirikan sebuah kerajaan yang lebih bertanggungjawab terhadap Bumiputera Melayu Islam. Tapi malangnya, saudara, UMNO tidak boleh membebaskan diri dengan presiden parti yang mementingkan diri, yang kira rasuah dia lepas ke. Dia nak kira diri dia lepas atau tidak. Kan itu UMNO hilang relevan. Ha? Apa dia tu? Tukar mic. Oh, tukar mic.
Macam-macam. Kat mana tadi? Tukar PM. Saudara-saudari yang saya hormati sekalian, ya betul, UMNO antara badan organisasi masyarakat parti politik yang merdekakan Malaysia. UMNO sebuah badan gerakan siasah rakyat yang pernah membangunkan masyarakat, yang pernah mewujudkan Felda. Felda ini saudara, wujud antaranya adalah mewujudkan di UMNO, betul. Tapi persoalan saudara, UMNO hari ini, UMNO kuatnya kerana apa? Bukan kerana UMNO, tapi kerana jiwa dan semangat Melayu Islam mempertahankan roh tanah air ini. Tapi apabila roh Melayu tidak ada nilai pada UMNO, apabila Islam boleh bijak ketika ini, UMNO sudah mati dan UMNO sudah tidak ada marwah. UMNO sudah tidak ada roh. Sahabat-sahabat UMNO, saya juga datang daripada keluarga UMNO. Tapi persoalannya bukan parti, tetapi roh dan semangat jati diri akar pribumi ini. Ayo kita dakap, kita kuatkan kekuatan Perikatan Nasional. Dan tanpa berselindung, kerana itu wujudnya bersatu. Bila UMNO sudah tidak boleh memisahkan antara rasuah, antara benda betul dan benda salah. Bersatu sedia dengan rasa di hadapan orang Melayu. Ayo bersatu, kita bersama membetulkan negara ini. Dan kita bersedia mengisi kekosongan perjuangan Melayu Islam itu. Saudara yang saya hormati sekalian, sebagai penutup, isu rasuah ni, kita ada YB menang 2 kali. Setahun orang menang, dia menang 2 kali. Kuala Terengganu menang 2 kali. Menang hari itu berapa ribu mula-mula? 40,000. Kemudian 47,000 tambah. Saudara, kesalahan di Terengganu, saudara tahu tak yang orang kata rasuah-rasuah ni? Kesalahan di Terengganu kerana projek kerajaan yang pengumuman tersebut telah dibuat 1 tahun. Tetapi kebetulan pilihan raya tempoh pelaksanaan. Begitu juga di Kemaman. Mereka batalkan. Tiba-tiba kerajaan Madanon ini, rejim campuran Harapan Nasional, Harapan Campuran Nasional, Hanat. Rejim campuran. Saudara, mereka bawa semua agensi kerajaan datang berkempen. Rasuah ke tidak? Mereka punggah beras-beras. Rasuah ke tidak? Saudara, tak apa. Ada beras, kita tak nak, kita masak. Untunglah saudara, saya wakil rakyat tak mati lagi kawasan saya. Kalau mati, insya-Allah kita pun dapat beras percuma. Sementara saudara dapat beras percuma, saudara masak dan railah bersama keluarga. Tapi dengan niat setiap kunyah dan setiap ringgit yang dipakai, saudara, ya Allah, ya Tuhanku, berilah aku kekuatan, terangkanlah hatiku untuk mempertahankan akidah dan agama kamu di atas muka bumi ini, insya-Allah. Hari ini Anwar tak boleh nak cakap apa. Dunia dah kata dia membohong. Negara ni saya nak bagi tahu. Yang datang sibuk kat sini pasal apa? Saudara tahu tak? Menteri jaga harga barang. Menteri jaga harga barang KPDN KK. Menteri jaga harga barang Malaysia tak ada. Akak tahu tak? Menteri jaga harga barang tak ada. Barang harga dah menggila. Perdana Menteri heboh. Gaji pun minta dengan aku. Kepala otak engkau. Mula bohong. Kepala bapak. Itu tak boleh lah. Itu Sanusi punya. Kita belum jadi menteri besar. Makam kena jaga. Jadi saudara-saudari yang berhati sekalian, saya mohon,
Saudara, kita berdepan dengan cabaran. Allah telah memberi, apa juga alasannya, Allah telah memberi pelangai, ruang dan peluang untuk mewakili semangat dan aspirasi amokan orang Melayu Islam di seluruh Malaysia. Mereka datang ke kawasan China, bukan Melayu, mereka kempen, mereka busukkan Islam, mereka caci, mereka takutkan orang dengan gerakan Islam. Sampai di sini mereka berucap seolah-olah mereka pejuang Islam. Bagi kita tidak pernah berubah mengikut crowd dan pandangan. Saya berucap depan China, saya bagi tahu negara ini tanah Melayu. Kita pernah menjadi penaung. Melayu Biputra ini umpama pokok, saudara, yang boleh memayungi semua orang mencari rezeki selagi dia menghormati akar tunjang negara ini. Betul atau tidak? Betul. Kita tidak pernah berubah. Yang berubah-ubah cakap ini, saudara, adalah kuda tunggangan kepada DAP Zahid Hamidi. Faham ke tak faham? Faham. Jadi kalau faham, hari Sabtu ni nak undi siapa? Saudara, kalau dah faham, sudahlah. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi. Takbir.